Selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan kaedah rawatan serta cara penyimpanan air yang efektif bagi mengatasi krisis air di India. Sumber pencemaran air terbesar di India adalah kumbahan yang tidak dirawat, air larian pertanian dan industri berskala kecil yang tidak terkawal. Selain itu, perubahan monsun telah membawa hujan yang sedikit di hampir setiap bahagian India yang menyebabkan kekurangan air. Kaedah rawatan air bagi sungai yang tercemar adalah terbagi kepada dua, iaitu rawatan in situ dan rawatan ex situ. Rawatan in situ melibatkan pencampuran dan dos reagen kimia secara langsung ke dalam badan air yang terjejas untuk rawatan sekaligus. Terdapat 3 jenis rawatan in situ, iaitu pengampungan udara terlarut, membran ultraterasan, penghapus biologi yang dipertingkatkan. Seterusnya, rawatan ex situ dilakukan di luar lokasi di mana bahan pencemar dijumpai. Proses enap cemar teraktif adalah salah satu rawatan ex situ. Rawatan pengampungan udara terlarut mempunyai 5 proses. Pertamanya adalah rawatan awal, seterusnya proses koagulasi, proses ketiga adalah flokulasi, proses keempat adalah pengampungan, proses kelima adalah pembuangan enap cemar. Proses seterusnya yang kita akan lihat adalah membran ultraterasan. Sebelum ultrafiltrasi, proses rawatan awal akan dijalankan untuk mengeluarkan bahan-bahan kasar dari air. Dalam proses ultrafiltrasi, air akan melalui satu membran yang dikenali sebagai membran separat telap. Bahan cemar yang ditolak oleh membran akan terkumpul pada membran dan membentuk lapisan kotoran. Oleh itu, rawatan air cucian secara kebelakangan akan dilakukan untuk membuang serpihan-serpihan yang terdapat pada membran itu. Seperti biasa, enap cemar akan dikeluarkan dari permukaan air menggunakan bilah berputar. Membran akan digantikan mengikut hayat membran itu. Lagi satu rawatan in situ adalah penghapus biologi yang dipertingkatkan, dikenali sebagai enhanced biological removal. Terdapat banyak jenis proses dalam rawatan ini. Salah satunya adalah penambahan tumbuhan akuatik, seterusnya penambahan haiwan akuatik dan microbial nesting. Salah satu contoh rawatan ex situ adalah proses enap cemar yang diaktifkan. Fungsi utama proses enap cemar yang diaktifkan adalah untuk menguraikan bahan organik dan menghasilkan efluen yang rendah dalam nilai pepejal terampai dan bahan organik yang mudah terurai. Rawatan enap cemar teraktif adalah kaedah rawatan kumbahan aerobik. Udara atau oksigen dibekalkan ke dalam tangki rawatan. Bakteria aerob menguraikan bahan organik di dalam tangki rawatan enap cemar teraktif dan mengubahnya dalam bentuk karbon dioksida dan air. Melalui rawatan enap cemar teraktif, ia dapat menyingkirkan 85 hingga 95% pencemaran. Antara kaedah rawatan enap cemar teraktif adalah rawatan awalan, proses pengisiran. Kedua ialah proses penebalan secara mekanikal di dalam tangki pemendapan. Ketiga ialah proses penstabilan, menukarkan bahan pepejal organik kepada bahan yang lebih terurai. Dan terakhir ialah proses penyairan, mengasingkan air dari enap cemar. Penyimpanan air boleh dilakukan dengan cara menggunakan air bawah tanah, groundwater sebagai sumber alternatif. Air bawah tanah, groundwater, ialah air yang terdapat di bawah permukaan bumi. Air permukaan, sungai dan tasik hanya 1% daripada air tawar di dunia, manakala air bawah tanah adalah 12%. Air di bawah permukaan bumi terletak di dalam ruang liang tanah dan di dalam retakan formasi batuan. Lapisan aquifer mesti bersifat telap. Seterusnya, kita akan lihat pada proses pembentukan air bawah tanah. Air bawah tanah akan dijana semula apabila hujan dan akan meresap masuk ke dalam tanah. Kemudian, air bawah tanah akan disimpan di dalam tanah dalam rongga batuan dan butiran tanah seperti batu kelikir atau pasir. Air boleh bergerak melalui pembentukan batu seperti batu pasir atau melalui retakan dalam batu. Air bawah tanah akan dikawal oleh aquifer yang merupakan satu unit batu yang mengandungi air dan juga bersifat telap. Terdapat dua jenis aquifer yang menyimpan air bawah tanah, iaitu aquifer tidak terkekang dan aquifer terkekang. Aquifer tidak terkekang mempunyai lapisan tidak tetap di atas yang menyebabkan air daripada aquifer boleh meresap ke permukaan dengan mudah. Manakala lapisan aquifer terkekang mempunyai jumlah air besar dan tidak mengalami pencemaran dari permukaan. Air bawah tanah boleh tercemar apabila bahan toksik dan beracun meresap ke dalam aquifer melalui tanah. Aquifer secara semula jadinya menapis bahan-bahan tersebut daripada air melalui liang-liang kecil dan di antara sedimen. Kualiti air tanah lebih bersih berbanding air permukaan kerana ia ditapis lapisan tanah, pasir dan batu sebelum terkumpul dalam bumi. Ia juga boleh dijadikan sumber alam yang boleh diperbaharui
dan menjadi alternatif kepada sumber minuman bagi kelangsungan hidup. Air bawah tanah memiliki kualiti setaraf air mineral yang dibotolkan, kaya dengan galian seperti kalsium, natrium, klorida, kalium, sulfat, magnesium dan bikarbonat. Air bawah tanah mempunyai sisa rawatan yang kurang berbanding air permukaan yang mudah tercemar, sekaligus membolehkan kos rawatannya jauh lebih murah.